Pertanyaan Menteri seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Puan Kasturiani, anak perempuan Patur Batu Kawan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Ikan kembung, ikan gelama, barakah laut dari Pulau Aman. Suara dan rintihan sahabat nelayan saya membawa, mohon menjawab soalan Batu Kawan. Batu Kawan minta Menteri Pertanian dan Industri Makanan menyatakan apakah usaha kerajaan untuk menangani illegal, unreported and unregulated fishing serta apakah mekanisme kerajaan untuk memproses permohonan lesen nelayan setelah sekian lama dibekukan. Terima kasih. Sila Menteri Pertanian, Industri Makanan, jawab. 3 Terima minit. kasih Yang Berhormat Batu Kawan. Untuk makluman Yang Berhormat, kerajaan melalui MAFI telah mengambil beberapa langkah untuk menangani aktiviti IUU ini, antaranya melaksanakan aktiviti pemeriksaan dan pengawasan ke atas vessel-vessel nelayan tempatan berlesen bagi mematuhi Akta Perikanan 1985 mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kedua, melaksanakan aktiviti pengawasan dan penguatkuasaan di perairan perikanan Malaysia dengan kerjasama agensi-agensi penguatkuasa yang lain termasuk APMM, PDRM dan juga DOF. Ketiga, kerajaan telah menubuhkan pasukan petugas khas menangani isu pencerobohan vessel nelayan asing yang diketuai oleh KDN. Keempat, Off Naga Timur, Sabah dan Sarawak dan Off Naga Barat dilaksanakan untuk membantu menghapuskan insiden ketirisan hasil laut dan memelihara keselamatan dan kedaulatan negara. Kelima, menaikkan denda maksimum melalui pindaan kepada Akta Perikanan, Akta 317 yang telah diwartakan pada 30 September 2019. Daripada RM1 juta kepada RM6 juta bagi nakoda dan bagi tiap anggota kru dari RM100,000 kepada RM6,000 denda. Untuk makluman Yang Berhormat, pada masa ini lesen zon A, B dan C dibekukan pengeluaran semenjak tahun 83. Walau bagaimanapun bagi lesen zon C2, pengeluaran lesen masih terbuka di mana masih terdapat baki sebanyak 995 lesen daripada kuota keseluruhan 2,669 unit. Pada masa yang sama, lesen baru bagi zon A masih dipertimbangkan untuk kelulusan berdasarkan proses pemutihan yang dilaksanakan dari semasa ke semasa dan ia tertaluk kepada daya tampungan carrying capacity sesebuah kawasan berbanding dengan sumber perikanan yang sedia ada. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, sila. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan tadi. Yang Berhormat Menteri, pada tahun 2016, Malaysia rugi RM6 bilion melalui IUU fishing. Dan pada tahun 2019, Malaysia rugi lagi RM4 bilion. Salah satu isu yang dihadapi oleh pihak penguatkuasaan adalah tontor di laut. Seperti Yang Berhormat Menteri katakan tadi, peningkatan penguatkuasaan di laut sangat mencabar kerana wujud tontor-tontor di sana dan juga mengikut Kapten Himaluddin dalam satu interview dengan The Star Rage, beliau menyatakan bahawa ada juga anggota daripada pihak penguatkuasaan yang juga terlibat dalam sindiket ini untuk memberi maklumat dengan izin a cat and mouse game. Bila anggota penguatkuasaan nelayan-nelayan Malaysia menghampiri bot-bot haram ini atau vessel-vessel haram ni, mereka seolah-olah diberikan maklumat sebelum bot kita menghampiri dan mereka akan terus masuk ke sempadan yang lain, maka bidang kuasa penguatkuasaan Malaysia ini terbatas. Saya ingin tahu apakah langkah-langkah dan tindakan strategik memandangkan walaupun ada peningkatan dalam denda, walaupun ada penguatkuasaan pembelian bot, tetapi salah satu isu yang Menteri adalah maintenance. Sebagai contoh dalam satu insiden MV Pekan, tidak merujuk kepada Yang Berhormat Pekan tetapi kepada vessel atau boat, nama dia MV Pekan, 3 dive boats tidak berfungsi pada masa wartawan berjumpa dengan kapten. So saya ingin tahu, selain daripada penguatkuasaan, increasing penalties and fines, bagaimana kita nak mengekang isu tontor di laut ini? Itu untuk isu pertama Yang di-Pertua Negeri, Yang di-Pertua Dewan. Tetapi isu yang kedua adalah mengenai nelayan. Yang Berhormat Menteri, jawapan yang Menteri berikan bahawa lesen ini dibekukan sejak tahun 83 dan hari ini
lesen diberikan mengikut case by case basis. Di kawasan saya sendiri dan saya tahu di Dewan ini ramai ahli parlimen yang ada pesisiran pantai, yang ada nelayan pantai menghadapi isu yang sama di mana mereka ingin menjalankan aktiviti ini. Ini adalah rezeki mereka, ini adalah punca kehidupan mereka dan mereka ini dah mohon banyak kali, kadang-kadang dah 10 kali mohon pun masih ditolak, rayu pun masih ditolak. Maka saya ingin tahu di Wadi sini. ringkaskan soalan ni. Baik. 30 saat itu saya. Sorry, sebab dia isu yang sangat lama tidak dibawa ataupun diberi perhatian yang sewajarnya. Nelayan adalah frontliner at sea, Tuan Yang di-Pertua, maka mereka perlu diberikan perhatian yang sewajarnya, bukan saja isu-isu yang besar. Hari ini saya ingin cadangkan di sini agar proses pemberian lesen ini yang selama ini dibekukan janganlah sampai 5 tahun sekali di-review macam pilihan raya. Ia sepatutnya dijalankan frequently, Yang Berhormat Menteri. Saya juga ingin tahu subsidi dan insentif nelayan tahun ini adalah 151. Saya benarkan satu soalan saja. Baik, Tambahan. semua berkaitan. Not two, not three. Semua please. berkaitan, semua Tak, berkaitan. Satu soalan saja tambahan. Berapakah lesen yang telah diluluskan setakat ini dan berapakah lesen yang masih dalam proses permohonan? Terima kasih. Terima kasih. Sila Menteri, 2 minit 30. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat menanyakan beberapa soalan. Sebenarnya mengikut peraturan mesyuarat cuma satu soalan tambahan boleh ditanya dan ianya harus berkaitan dengan soalan asal. Untuk makluman Yang Berhormat, seperti yang saya katakan tadi, menjawab soalan yang part kedua tadi itu, seperti yang saya katakan tadi bahawa pengeluaran lesen perikanan ini dalam semua zon bergantung kepada setelah melalui proses pemutihan satu dan juga the carrying capacity, sumber ikan yang ada dalam satu-satu kawasan. Itu merupakan faktor perkiraan yang diambil oleh jabatan untuk mengeluarkan lesen. Walau bagaimanapun seperti saya katakan tadi, walaupun ianya melibatkan case to case basis, untuk makluman ahli Yang Berhormat, setakat tahun lalu sebanyak 6,628 lesen telah dikeluarkan di beberapa zon. Maknanya walaupun kita katakan telah dibeku dan kita katakan bahwa ada proses case to case basis, sebanyak 6,000 lesen telah dikeluarkan selepas proses pemutihan. Di Perlis contohnya 157, Kedah 647, 322, Kedah 322, Pulau Pinang 538 dan negeri-negeri lain dikeluarkan lesen. Dan lesen yang dibatalkan adalah di Kedah contohnya 647, Pulau Pinang 464 lesen dibatalkan. Jadi yang proses berterusan dan kita akan melihat permohonan untuk lesen baru mengikut case. Jadi dan juga mengikut carrying capacity dalam satu-satu kawasan. Untuk soalan kedua Yang Berhormat berkenaan dengan masalah tonto, saya ingin katakan bahawa proses penguatkuasaan ini, tindakan dan langkah penguatkuasaan adalah satu proses yang berterusan. Kita akui banyak kaedah yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengelak daripada ditangkap oleh pihak penguatkuasaan yang dilakukan oleh agensi-agensi penguatkuasaan yang ada di negara kita. Walau bagaimanapun, untuk tahun lalu sahaja, tahun 2021, setakat ini untuk tahun 2021, 9 buah kapal asing telah ditangkap di perairan negara kita. Vietnam 82 kapal, Indonesia 14 buah kapal, Thailand 3 buah kapal, jumlah 99 buah kapal. Maknanya proses penguatkuasaan ini adalah satu proses yang berterusan dan kita akui bahawa ada ketirisan, ada kebocoran maklumat yang dilakukan walau bagaimanapun ianya akan terus menjadi perhatian dan siasatan oleh agensi penguatkuasaan negara kita. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan Hulu kedua, Lengan. saya jemput Yang Berhormat ke Hulu Lengan. Ya, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, pada Disember 2020, Ketua Pengarah Perikanan ada menyebutkan bahawa kerajaan telah memperuntukkan 100 juta ringgit untuk pemodenan bot nelayan. Ini sangat penting sebenarnya kerana anak-anak tempatan
tidak berminat untuk terlibat dalam investasi nelayan disebabkan oleh bot-bot yang tidak selesa, saya dipahamkan, dan juga mereka kita membiarkan awak-awak daripada luar negara untuk berkhidmat dalam industri itu. Soalan saya, sejauh mana kementerian ini mengadakan kempen supaya wujudnya pelabur-pelabur daripada luar melabur untuk membesarkan, untuk memperkuatkan lagi industri nelayan khususnya dalam pembinaan bot-bot tempatan. Terima kasih. Terima kasih Abdul Mangat. Sila Menteri. 2 minit 30 saat. Memang betul terdapat dana sebanyak 150 juta untuk naik taraf dan juga pemodenan vessel-vessel A dan B kepada tahap yang lebih tinggi. Itu satu dana 150 juta. Walau bagaimanapun dana tersebut tidak digunakan, dimanfaatkan sepenuhnya oleh nelayan-nelayan kelas A dan B. So walau bagaimanapun dana ini ketika ini sedang diolah dan diletakkan di bawah Agrobank dan akan diolah meletakkan syarat-syarat yang lebih mudah bagi memudahkan nelayan-nelayan kelas A dan B ini memanfaatkan dana 150 juta yang diuntukkan oleh kerajaan untuk program ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat, sekarang tamatlah sesi